Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak ajar kamu satu topik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan apakah beza antara graf terarah dan graf tak terarah. Okey, so kita tengok definisi bagi graf terarah ialah graf terarah ialah graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan bucu ditanda dengan arah kaitan. Graf terarah biasanya digunakan untuk mewakilkan aliran suatu proses, peta jalan, peta penerbangan, litar elektrik, rangkaian komputer, carta organisasi dan sebagainya. Okey, kita tengok rajah 1. Okey, rajah 1 menunjukkan suatu graf mudah dan terarah mengikut arah anak panah yang ditandakan. Didapati bahawa bagi tepi AB, AB ni, bucu A ialah bucu awal dan bucu B ialah bucu akhir. So ni yang ni awal dan B ni adalah akhir. Manakala bagi tepi BC, tepi BC ni, bucu C ialah bucu awal dan B adalah bucu akhir. C, semua bucu dikaitkan dengan satu arah. Kemudian kita tengok rajah 2 pula. Rajah 2 menunjukkan graf terarah yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Mengikut arah anak panah yang ditandakan. Didapati bahawa E4, E4 yang ni lah, E4 ni adalah iaitu koordinat dia PR. P ialah bucu awal dan juga R ialah bucu akhir. Manakala E5 RP ni, RP, R ialah bucu awal dan P ialah bucu akhir. Kemudian untuk E2 QQ ialah bucu awal dan bucu akhir kerana E2 merupakan sebuah gelung. Kemudian graf tak terarah ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah pada tepi yang mengaitkan dua bucu. Kita tengok sini beza antara graf terarah dengan graf tak terarah. Kita tengok sini graf mudah. Ini adalah graf tidak terarah, di mana V adalah A, B, C, D. Kemudian E adalah AB, kemudian AC, BC dan CD. Kemudian penulisan kedua-dua pasangan bucu adalah bebas. Kedua-dua pasangan bucu AB atau ABA boleh mewakili tepi AB. So jadi untuk DA ada 2 darjah dia. DB darjah dia ada 2. DC 3, DD 1. Dan jumlah semua sekali ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian graf terarah. So ini adalah bentuk graf terarah. So jadi bucu dia ada A, B, C, D lah. Lepas tu E, B, A, yang ni keterarahan dia ikut arah B, A, C, A, B, C dan D, C. Penulisan kedudukan pasangan bucu adalah mengikut arah pada tepi. So contohnya BA, AB dan AB ialah set pasangan bucu yang mewakili tepi yang berlainan. Kat sini dia kata terdapat di in ada 2 dan di out ada kosong. So jadi maksudnya DA 2 campur dengan kosong. So DA adalah 2. Kemudian kita tengok yang ni lah pula, graf tak terarah. Dia tak ada, yang ni dia tak ada arah lah. So jadi dia punya ni PQRST
Dan E dia adalah tepi dia PT, PQ, QR. PT, PQ, QR. Dan QR lagi satu ni ke sini. Satu ke atas, satu ke yang bawah. Kemudian QS ini. Kemudian ST. Dan T ke T. Okay, lepas tu ni graf terarah dia. PQRST. So PQ, TP, lepas tu QR, RQ, kemudian TT, SQ, TS, TT dah tadi, TP, T ke P. Okay. Kita tengok sini, apakah beza antara graf pemberat dengan graf tak pemberat? Okay, graf pemberat, jenis graf tak terarah dan graf tak terarah. Kemudian graf tak pemberat, graf terarah dan graf tak terarah. Okay, tepi diberi nilai atau pemberat. Okay, kemudian untuk graf tak pemberat, tiada nilai atau pemberat yang dinyatakan. Okay, contoh, tepi mewakili jarak di antara dua bandar, masa yang diambil untuk suatu gerakan, nilai arus suatu elektrik dan juga kos dan sebagainya. Kita tepi mengaitkan maklumat, contohnya hierarki jawatan dalam carta organisasi, peta alir, peta pokok dan peta buih. Kita nak tengok contoh 7. Okey, lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberi. So jadi dekat sini dia bagi V, P, Q, R, S, T, U. Kemudian E dia adalah P, Q, P, R, R, Q, S, R, S, Q dan S, T. Okay, so jadi bucu dia. Okay, yang pertama ni P, Q. Kemudian P, R. Kemudian R, Q. Ni kita susun balik lah. Okay, sampailah ada 6 kan. Okay, so jadi arah. Okay, so P ke Q. Okay, lepas tu kita tulis P ke Q. Lepas tu P ke R. So dia ada dua tepi dari bucu P. So daripada maklumat di sini kita dapat tahu dua tepi bucu daripada P. So jadi P ke Q, P ke R. Okay, kemudian dia bagi tahu maklumat lagi. Okay, RQ. Okay, so RQ ada satu je. So jadi satu tepi dari bucu R. So jadi RQ. So ini lah satu tepi dari bucu R. Okay, lepas tu SR. Okay, SR. So S ke R ada satu saja. Okay, kemudian SQ. Okay, SQ 3 bucu daripada S. So jadi S ke R, lepas tu S ke Q. Dan lagi satu S ke T. S ke T. So ada 3 bucu. Bucu T hanya berkaitan dengan bucu S sahaja. So gariskan ini. Okey, kemudian soalan B, mempunyai gelung pada bucu Q dan RS berbilang tepi dengan keadaan. Inilah dia punya maklumat yang dia bagi ni. So jadi cara penyelesaian dia. Okay, so jadi jumlah bucu ada 4. Okay, P, Q, R, S. Okay, so jadi yang pertama dia kata RS berbilang tepi gelung pada bucu Q. Okay, RS. So yang ini. Kemudian lengkapkan graf mengikut bilangan tepi yang masuk dan keluar pada setiap bucu. Okay, so PQ, SP, RQ, kemudian QS. So jadi ini lah RS dan RS lagi satu sini. Okay, so ni contoh yang terakhir, contoh 8. Rajah di sebelah menunjukkan laluan sehala Izarul untuk menjalankan latihan larian.
Okey, bucu V1 ialah tempat permulaan dan bucu V5 ialah tempat terakhir. So dia mula daripada V1 yang ini dan tempat terakhir dia dekat sini V5. Okey, tentukan jarak laluan sehala yang terpendek dari V1 ke V5. So, jadi laluan yang terpendek adalah daripada V1 ke V2 dan V2 ke V5. Ini terpendek lah, 600 campur 500. So jumlah dia semua adalah 1100 meter. So kita tukar kepada kilometer, jadi 1.1 kilometer. Okay, kemudian jarak laluan sehala yang terpanjang dari V1 ke V5. Okay, V1 ke V5. So V1 ke V2, V2 ke V3, V3 ke V4 dan V4 ke V5. So kita campurkan dia semua ni, dapatlah 2500 meter. So tukar kepada kilometer jadi 2.5. Kemudian bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sehala adalah di antara 1.4 hingga 2.1 kilometer. Okay, so jadi bucu-bucu yang dilalui jika jarak larian adalah sehala di antara 1.4 hingga 2.1 kilometer. Okay, so jadi 2V1 V1, V3, V3 ke V4 dan V5. Bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sehala adalah V1, V3, V1, V3, V1, V3, V4, V5. So jadi kalau campur ni, macam mana boleh dapat 2.1 km. Okey, so jadi ni pergerakan daripada V1 ke V3, V3 ke V4, V4 ke V5. So kalau kita campurkan ni semua, dapat 1500 km. So dia di antara 1.4 hingga 2.1 lah. Okey, so kalau kita ambil ni V1 ke V2, V2 ke V1 ke V2 dan V2 ke V4. So dah dekat sini dah 1400 campur dengan 500. Campur 800 campur 500, 1900. Dia nak bucu-bucu yang dilalui di antara 1.4 hingga 2.1 km. Ini ke sini dah 500. Ini ke sini 500. Ini ke sini 500. So ni 1500 meter. So jadi kita tukar kepada kilometer, so 1.5 kilometer. So dia berada di antara 1.4 hingga 2.1 kilometer. Yang ini dia ada 1, sini pun ada, sini pun ada. Okey, so jadi jawapan dia ni lah. Okey, C. Okey, so itu saja daripada cikgu. Okey, so jadi kerja rumah kamu, cuba buat soalan nombor 3 ni lah. Okey, soalan nombor 3. Okey, so itu saja. Sekian, terima kasih.